billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barak wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat? Mudah-mudahan anda semua terbaik, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Kita berada dekat 9 Zulhijjah, kan? Salam berpuasa untuk daripada Pak Riz untuk anda semua. Mudah-mudahan Allah rahmati anda semua. Mudah-mudahan kita dapat melakukan ibadah dengan cara yang terbaik, manfaatkan 9 Zulhijjah ni. Ini kemuncak kepada ibadah haji, kan? Walaupun Malaysia tak hantar jemaah tahun ni, tapi masih ada yang menunaikan fardu haji tahun ni, insya-Allah, kan? So kepada semua, Pak Riz ucapkan selamat beribadah. Ini puasa besar, puasa yang kita jangan ambil mudah. Bagi yang mereka yang berpuasa, alhamdulillah. Yang tak sempat puasa dan sebagainya, tingkatkan ibadah. Dan pada hari ini, perbanyakkan zikir, perbanyakkan selawat, perbanyakkan buat amalan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, kan? Hari-hari yang Allah bagi ni semuanya mahal, tuan-tuan, kan? Setiap hari yang Allah kirim kepada kita terlalu mahal, kerana hari seperti ini tak akan ada lagi selepas ini. Faham ke? Faham, kan? Jadi setiap ruang yang Allah bagi, setiap masa yang Allah kirim kepada kita, kan, kita kena faham bahawa ia tidak akan ada lagi selepas ini. Jadi tolonglah hargai dia, tolong raih masa yang ada. Apatah lagi hari ini 9 Zulhijjah, Nabi sarankan kita beribadah pada hari ini. Antara perkara yang kita diminta lakukan ialah berpuasa, maka kita berpuasa, sahabat. Dan takbir raya dah bermula pagi tadi, kan? Subuh tadi takbir raya dah bermula, kan? 5 hari 4 malam takbir akan bergema. Alhamdulillah, manfaatkan kehadiran takbir tu untuk menyemarakkan semangat kita untuk kekal beribadah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau kecil-kecil dulu dengar takbir seronok tau, gembira, happy, kan? Anak-anak sekarang mungkin tak sama macam dululah, kan? Sebab dulu kita punya hiburan tak banyak. Sekarang anak-anak hiburan di dalam pegangan, dalam tangan. Tak sama macam budak-budak dulu, kan? Jadi 5 hari 4 malam takbir akan bergema. Biasanya dia akan digemakan selepas solat fardu dan solat-solat sunat pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan mudah-mudahan dengan bergemanya takbir itu menyemarakkan, menyuntik semangat kita untuk kekal beribadah. Inilah masanya untuk kita bermaaf-maafan. Jangan lalui hari-hari seperti ini dengan mengumpat orang, mengutuk orang, menghina orang, mencaci orang. Tolong tuan-tuan dan puan, kan? Jom kita mulakan, jom kita mulakan, kan? Jom kita mulakan hari ini, kan, dengan keinginan, keazaman yang tinggi untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Taala, untuk kembali kan hidup kita secara fitrah, hamba kepada Allah. Tolong sahabat-sahabat, jangan, ini hari besar ni. Kalau orang dia faham, dia takut ni, dia bimbang, kan? Segala amalnya nanti akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jom kita berazam untuk tinggalkan segala maksiat kita, kan? Kita mungkin tidak berzina, mungkin tidak minum arak, tak pergi pub, tak pergi disco, tak pergi dangdut. Tapi kita sukar nak tinggalkan mengumpat, mengata orang. Itu benda paling sukar nak buat. Apatah lagi dah ada WhatsApp group ni, kan? Lagilah sedap kita catat cerita-cerita orang, lagilah sedap kita coretkan kisah-kisah hidup orang. Lagilah mudah untuk kita nak menghebarkan fitnah, nak timbulkan kebencian. Subhanallah. Inilah, kan, teknologi yang sering disalahgunakan, yang nantinya menghumban manusia itu ke neraka, akan menjadikan manusia itu rugi sampai bila-bila. Ya Allah, jangan. Jadi mari kita tanam keazaman yang luar biasa hari ini untuk kita tingkatkan ibadah kita. Masih ada masa lagi, insya-Allah, tuan-tuan, kan, untuk kita perbanyakkan antara amalan yang patut kita buat. Ini yang Pak Riz nak kongsi. Kalau mampu buat, sahabat-sahabat, kalau mampu buat, teruskan buat, kan? Surah Al-Ikhlas baca banyak kali. Hari ini kita perbanyakkan baca surah Al-Ikhlas. Banyak, tuan-tuan, kan? Kalau mampu buat 100. Ada kalau mampu lebih, buat lebih, kan? Buat lebih. Kita ni cakap lebih. Kita ni cakap memang lebih, tapi bab zikir kurang, bab mengaji kurang, kan? Bab solat kurang. Nak cepat solat, kan? Sujud sekejap dah habis, rukuk sekejap, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nampak tak? Maka lebihkan ibadah ini.
Mudah-mudahan ia menjadi pencetus inspirasi untuk kita jadikan hari ini sebagai hari yang kita lalui ini. Kalau kita tingkatkan ibadah kita, mudah-mudahan hari ini menjadi hari-hari kita. Faham ke faham ni? Tulis kat orang komen supaya yang datang kemudian ni dia dapat sesuatu yang bermanfaat. Dan kita nak jadi umat Muhammad yang sentiasa memberi manfaat pada orang lain. Ya Allah, Nabi kata apa? Sampaikan dariku walaupun sepotong ayat. Ya Allah, kalau kita tulis macam-macam ni kan kat komen yang baik-baik, subhanallah, kan kita dapat memberi yang terbaik dalam kehidupan orang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faham ke faham? Kan kita nak jadikan hari ini hari yang terbaik dalam hidup kita. Mudah-mudahan dia menjadi hari-hari yang terbaik selepas ni. Setiap hari adalah hari yang terbaik, kan? Sebab kita jadikan hari ini hari terbaik. Sahabat, kan, nak tunggu peristiwa besar dalam kalender Islam lama lagi selepas ni, kan? Ini hari dia, kan? Mari kita manfaatkan yang terbaik ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kan? Kita baru masuk saja ke Maidin nak beli barang untuk air gaya besok, kan, untuk anak-anak madrasah, kan. Kita beli mana yang patut, insya-Allah, kan. Kita rancang tahun ni, kita ingat awal-awal tahun lepas kita rancang tahun ni kita nak buat apa, tak ada rezeki. Kita ingat kita nak sembelih unta, rancang dulu, kan. Tapi dah PKP, kan, unta pun ke mana, lembu ke mana. Kan, tapi tak apa, insya-Allah. Tentu ada hikmah di semua peristiwa yang berlaku. Mudah-mudahan kasih sayang Allah kekal dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, turun kat sini, turun kat sini, nanti kita jumpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Allah. Pakai satu emas, kan. Jangan lupa besok dah mula dah compulsory. Pakai emas adalah satu kewajipan besok, kan. Jangan lupa. Larang dah pakai emas tu, jangan lupa pula nak pakai tudung. Emas pakai tudung tak pakai pun satu hal juga, kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan, Faris doakan anda semua. Ya Allah ya Rahman. Faris doakan anda semua, kan, terbaik hari ini. Mudah-mudahan dapat laksanakan ibadah yang terbaik, kan. Cuba sedaya upaya untuk tak bercakap tentang hal orang. Cuba sedaya upaya untuk tidak mengumpat orang. Cuba sedaya upaya untuk tak fikir bagaimana nak jatuhkan orang, bagaimana nak busukkan orang, bagaimana nak hina orang. Jangan, kan. Hari ini hari permulaan kita untuk kita perbaiki diri kita, untuk kita mantapkan ibadah kita, untuk kita sebar dan tebarkan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah mandang kita dengan penuh kasih sayang. Anda nak kasih sayang, anda tebarkan kasih sayang, Allah akan kirimkan kasih sayang ni pada kita. Kalau kita dapat kasih sayang manusia, kan, belum tentu kita boleh tarik kasih sayang Allah ke atas kita, kan. Tapi kalau kita sebarkan kasih sayang kita pada orang, insya-Allah kasih sayang Allah akan sampai pada kita. Faham ke faham? Kan? Kadang-kadang orang sayang kita, tapi orang yang sayang kita tu orang yang sama perangai macam kita, suka mengumpat, suka mengutuk, suka mengeji. Memang dia sayang kita pasal kita satu grup dengan dia. Kan, kita suka mengutuk orang, dia pun sama suka kutuk, dia sukalah kita. Nampak tak? Tapi kalau kita suka pada orang yang buat baik, kita suka pada orang yang sebarkan kebaikan, mudah-mudahan kita mengharapkan Allah juga suka kepada perbuatan suka kita tadi tu, kan. Menjadi sebab Allah sayang kat kita. Kita sayang pada orang-orang alim, kita sayang pada orang-orang yang cintakan agama, kita sayang orang-orang yang suka berselawat, dan menjadi sebab kita ada semangat untuk terus berselawat. Dan mudah-mudahan itu juga menjadi sebab Allah pandang kita, Allah sayang kita. Subhanallah, kan. Dunia ni dah tempat kita nak tarik sebanyak mungkin, semaksimal yang boleh kasih sayang Allah ke atas hidup kita. Kita nak tarik pandangan Allah ke atas kita. Nampak tak? Di ibarat macam ni tau. Kita tengah lemas kat lautan luas, tiba ada kapal lalu. Kita akan cuba sedaya upaya untuk melambai tangan, menjerit-jerit sekuat hati untuk menunjukkan kepada orang dalam kapal tu bahawa kita ada. Kita tengah kesusahan. Macam itulah kehidupan kita. Kan, kita dalam hutan, kan, tersesat dalam perjalanan, kan, tiba-tiba nampak ada helikopter kat atas. Kita cuba menjerit-jerit, lompat-lompat. Mudah-mudahan dia nampaklah, walaupun kita mungkin ditutupi dengan pokok, pelepah ke apa ke, daun ke, kan. Kita cubalah menjerit sekuat hati. Mudah-mudahan dia nampak kita. Macam itulah kehidupan kita dengan pencipta kita, kan. Kita buat amalan yang sebaik mungkin. Mudah-mudahan itu menjadi sebab untuk Allah pandang kita, menarik Allah untuk pandang kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman, kan, marilah, kan, kita jadikan hari ini sebagai hari besar dalam kehidupan kita. Yang dah memang baik,
tingkatkan baik kita kan. Jangan kita berada kat zon selesa sehingga kita rasa kita memang terbaik. Jangan kan. Dalam hidup ni setiap hari, pertama jangan tinggalkan selawat, yang kedua jangan tinggalkan istighfar. Dua benda ni jangan tinggalkan sahabat, jangan tinggalkan. Pertama, jangan tinggalkan istighfar, jangan tinggalkan selawat. Selawat dan istighfar mesti jalan serentak kan. Setiap masa mesti istighfar, setiap masa mesti selawat, setiap masa sahabat kan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap masa berselawat ke atas Nabi. Dan sebab kita memerlukan Nabi di pada mahsyar nanti untuk dapat syafaat Nabi, kita perlukan perbanyakkan selawat sahabat. Inilah hari ini kita ingatkan adik keluarga kita, perbanyakkan selawat, perbanyakkan selawat, perbanyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila kita gemakan selawat di tanah bertuah ni, di negara kita, di negara Malaysia, Paris percaya insya-Allah secara tak langsung kita mampu mengatasi masalah COVID-19. Percayalah kan. Kita mengharapkan kita kembali pada Allah kan. Tapi manusia ni dia sukar belajar. Kita sukar belajar. Nampak tenang, nampak selesa saja, kita langgar perintah Allah kan. Dalam dunia politik kita tengok Sabah pula bergolak kan. Nampak, sedangkan kita sedang berempat-pulas untuk menguruskan COVID-19. COVID satu hal, tapi kesan COVID banyak orang hilang kerja, hilang pendapatan, ekonomi menjunam, syarikat banyak tutup. Nampak tak? Rumah tangga banyak berkecai, banyak yang bermasalah, bergaduh pasal ekonomi, bergaduh pasal duit. Kan kereta nak kena tarik rumah, nak kena lelong, subhanallah. Kan sepatutnya semua pemimpin peringkat atasan duduk satu meja, duduk bersama untuk bantu rakyat yang tengah susah, bukan berebut kuasa. Sebab bagi kami lah kan, siapa pun perintah, kalau tak ada iman, tak ada amal, kalau tak ada Allah, sama je, jadah je lah jadinya. Nampak, urara lah jadinya. Sebab yang nak ganti, yang mengganti sama je lah. Nampak tak? Kita perlukan pemimpin yang ada amal, kita memerlukan pemimpin yang ada Allah. Kita perlu pemimpin yang ada sunnah Nabi SAW dalam pentadbiran dan dalam perjalanan hidup dia. Barulah kita nampak kesan, kita nampak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Faham ke faham? Dia, kalau tak, pemimpin bertukar. Saya tak tukar pun tak apalah, tetap hidup kita sama je. Nampak tak? Kita perlukan Islam tu diletakkan di tempat tinggi. Islam tu tinggi. Jadi kita sedang merendah-rendahkan agama tu tanpa kita perasan. Kan? Orang tengah susah, kita berebut-rebut jawatan. Ini semua buang masa. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Yang seterusnya, jangan tinggalkan solat taubat. Istighfar adalah kita bertaubat pada Allah dalam bentuk zikir, tapi solat taubat tu besar tuan-tuan. Jangan tinggalkan solat taubat. Jadi Pak Ali cadangkan solat taubat ni kita letakkan di tempat di mana sebelum tidur buat solat taubat. Kan? Jangan tinggalkan tahajud. Ini antara perkara yang kita bawa sepanjang hayat kita, yang memisahkan kita dengan tahajud, yang memisahkan kita dengan istighfar, yang memisahkan kita dengan selawat, yang memisahkan kita dengan semua benda ini adalah kematian. Nampak tak? Hanya kematian saja menisah kita. Demam ke, sakit ke apa, kita tetap usaha untuk bangun tahajud, untuk bangun untuk zikir, untuk bangun berselawat ke atas Nabi SAW. Solat fardu tu saya cakap lah, itu memang kena buat. And ini adalah ekstra usaha kita, usaha tambahan kita untuk tarik perhatian Allah SWT, untuk dapatkan kasih sayang ni. Faham ni? Faham ke faham? Kalau kita seorang isteri nak tarik perhatian suami kita, kita masak sedap-sedap, kita berias. Nampak tak? Begitulah kita dengan pencipta kita, kita buat yang terbaik. Mudah-mudahan menjadi sebab Allah pandang kita dengan penuh kasih sayang ni. Allah turunkan mardafilah ni. Jadi jangan tinggalkan solat taubat, jangan tinggalkan solat tahajud, dan jangan tinggalkan juga solat witir. Ini benda yang tak boleh tinggal tuan-tuan. Nabi tak tinggal, kita jangan tinggalkan. Nabi tinggalkan untuk kita, bukan untuk ditinggalkan. Ingat tu, Nabi tinggalkan kepada kita, bukan untuk ditinggalkan. Boleh faham tak? Kalau di dunia ni tempat kita nak selendang, kita bersiap sedialah untuk susah di akhirat nanti. Faham ke faham? Dunia ni bukan tempat selendang. Set kat minda. Kalau anak-anak kita kata susah, ayah susah lah ayah, and medicine susah ayah, tak boleh buat ayah, cakap kat dia, sayang, dunia bukan tempat senang. Dunia lah tempat untuk susah. Dunia lah tempat untuk susah. Jadi kita set kat anak kita macam tu, dia akan faham bahawa hidup ini memang dia kena tempuh. Nanti dalam perjalanan hidup dia bukan emet dia susah. Anak-anak madrasah saya, dia berulang kali, setiap petang saya akan cek pelajar saya, semua pelajar saya lelaki khusus ni, saya akan cek siapa hantar, siapa tak hantar. Itu memang saya akan buat setiap hari. Maka bila ustaz-ustaz hantar pelajar-pelajar yang tak boleh hantar, kita punya penanda aras, semua kelas mesti hantar. Nanti adalah kadang-kadang ada hari di mana ada pelajar tak hantar. Nanti jawapan dia pada saya mudah je. Surah ni susah nak hafal. Surah ni susah nak hafal. Jawapan saya sangat mudah. Dunia ini memang susah. Kenapa kau kata nak hafal surah susah? Dunia ni memang susah.
Jadi Allah hantar kita kat dunia yang susah ni sebab Allah nak gantikan kita dengan akhirat yang senang. Maka bersedia untuk susah. Jangan cakap susah. Memang tempat ni susah. Tak payah cakap susah. Memang dunia ni tempat susah. Maka kita kena gentap, kita kena hadap, kita kena hadapi. Nampak tak? Tak boleh beri alasan. Tak boleh beri alasan. Saya didik pelajar saya untuk tidak beri alasan. Sebab saya akan gotan pelajar saya kalau suka beri alasan. Saya tak nak bagi peluang kat dia. Hidup ni bukan pilihan. Hidup ini adalah perjuangan. Nampak tak? Hidup ini adalah satu perjuangan. Saya tak nak pelajar saya buat pilihan. Dia boleh pilih tidur. Daripada mengaji dia pilih tidur. Saya tak nak macam tu. Kalau engkau tak boleh hantar pagi ni, kan, engkau kata susah, malam tadi apa engkau buat? Engkau tidur. Kalau engkau sedar bahawa surah ni susah, apa yang telah engkau buat untuk memastikan engkau senang hafal? Kan? Semua surah yang kau hafal dulu pernah kau kata susah. Hari ni kau dah 15 juzuk. Hari ni kau dah 16 juzuk. Hari ni kau 20 juzuk. Engkau tahu tak 20 juzuk yang kau hafal tu semua susah. Tak ada yang senang. Kan? Tetapi bila engkau hadapi, engkau tak dapat buat, engkau cakap susah. Sebenarnya engkau nak melepaskan diri engkau. Engkau nak menghalalkan kegagalan hidup engkau. Engkau nak menghalalkan kegagalan hidup engkau. Satu, nak didik anak ni kena bijaksana, sahabat. Kan? Anak saya lagi dah tak lepas dengan saya. Kan? Tak ada alasan bagi dia, tak ada alasan apa pun. Dia tak boleh beri alasan. Saya tak nak ada alasan. Kan? Sebab dalam hidup kalau beri alasan, maka dia akan sentiasa mencari alasan. Hidup ni mencari jawapan, bukan mencari alasan. Nampak tak? Hidup ini mencari jawapan, bukan mencari alasan. Tak boleh. Alah, tadi hujan lebat tu kan, tertidur. Subhanallah. Nampak tak? Kalau Allah takdirkan setiap hari hujan lebat, takkan setiap hari kau nak lambat jumpa Allah. Tak malu ke kita dengan Allah SWT? Bila kita terlalu mencintai Allah, tidak ada apa boleh halang kita. Nampak tak? Orang yang jaga tahajud, kenapa dia boleh jaga tahajud? Dia boleh bangun sendiri. Dia boleh bangun macam tu je. Kenapa? Sebab cinta dia pada Allah terlalu dalam. Cinta dia pada Allah tak boleh nak diurai, tak boleh diungkap, tak boleh dilafazkan kata-kata. Terlalu mencintai Allah. Terlalu mencintai Rasulullah SAW. Sebab tu dia boleh bangun pagi. Itu yang saya tanam pada ustaz-ustaz saya pula. Ustaz-ustaz saya, kalau dia bangun lambat, saya cakap, Ustaz, sesekali bangun lambat tu okey lah. Kalau seminggu 3 kali bangun lambat, maknanya kau tak okey. Cinta kau pada Allah boleh diragui. Orang yang mencintai Allah, kan, dia akan bangun dengan sendiri. Allah mentakdirkan dia bangun. Sebab tahajud adalah tempat yang besar. Solat tahajud adalah benda yang sangat besar. Sebab dia tak ada tempat lain. Kita tak boleh buat waktu siang. Solat tahajud adalah benda yang paling besar. Kalau kita ditakdirkan menjadi seorang ustaz hafiz 30 juzuk, apakah tanda terima kasih kita pada Allah? Sebab tu banyak orang hafal Quran tak boleh ingat. Banyak orang hafal Quran tapi longgar. Banyak orang hafal Quran tapi adab tak ada, akhlak tak ada. Sebab apa? Sebab tak jaga tahajud. Nampak tak? Dia hidup dengan kepercayaan dia bagus. Tapi bagus tu pada mata kau, bagus pada sebutan kau, tidak menjadikan kau bagus di sisi Allah. Bagus kau di sisi Allah ialah bila kau beribadah pada Allah. Bagus kau di sisi Allah adalah bila engkau boleh bangun tengah malam sujud pada dia. Bagus kau di sisi Allah bila engkau ada duit, engkau boleh sedekah pada orang. Engkau tak berkira. Bagus kau di sisi Allah adalah bila engkau boleh khidmat pada mak bapak. Bagus kau di sisi Allah apabila engkau memikirkan bagaimana nak bantu orang, nak beri khidmat pada orang, nak beri manfaat pada orang lain. Bagus kau di sisi Allah adalah bila engkau fikir bagaimana engkau kekayaan yang kau ada itu boleh bantu orang lain. Subhanallah. Kan? Bagus kau di sisi Allah adalah bila engkau tahu engkau ada ilmu, engkau nak curahkan ilmu tu untuk bantu orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faham ke faham? Inilah perjuangan kita. Dan inilah yang kita perjuangkan dalam hidup. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Ada soalan tak soalan? Kita banyak betul puan Lin, kan, Lin. Hidup ini jangan banyak cerita alasan. Sebab anak-anak kita pada hari ini banyak cerita alasan. Kadang-kadang kita perasan suami kita pun banyak cerita alasan. Kan? Banyak orang suka cerita alasan. Kenapa ni bang? Alah macam ni. Alah macam ni. Ada je alasan. Sedangkan hidup ini kita nak cari jawapan. Hidup ini adalah satu perjuangan. Nampak tak? Hidup ini bukan pilihan. Kan? Bukan pilihan. Allahu Akbar, pilihan. Solat kemudian lah. Sebab kamu letakkan solat itu pilihan. Kalau kamu letakkan solat itu satu kemestian, kamu solat on time. Kamu solat pada waktunya. Itu yang paling penting. Nampak tak? Tapi kalau kamu letakkan solat itu macam pilihan, dia seakan-akan macam itulah, maka kamu akan tangguhkan solat tu. Nampak tak? Kamu tangguh solat tu. Subhanallah. Itu yang sangat menjadikan. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nampak kan? Itu yang kita buat. Ada soalan tak? Nak bersoalan? Zamri bin Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adik, saya ada seorang adik yang terlibat dengan masalah syabu. Minta tolong macam mana nak nasihat dia.
Encik Zamri, hubungi tim kita. Encik Zamri tinggalkan nombor telefon, kita hubungi Encik Zamri. Syabu ni, bila terlibat Syabu, saya tengah rawat seorang pemuda kan, terlibat dengan Syabu 23-24 tahun umur dia. Alhamdulillah dah settle, subhanallah, syukur alhamdulillah. Macam mana Encik Zamri, kalau kita nak handle ketagihan, kita tak boleh nasihat. Nasihat tak cukup. Orang isap dada ni, dia punya kelentong nombor 1 besar. Biasanya orang isap dada, biasa bukan semua. Orang isap dada ni, kebiasaannya dia akan mencuri, dia akan cakap bohong. Biasa macam tu kan? Dia berjalan serentak, dia akan mencuri sebab dia nak ambil barang tu mahal, RM50 sepaket dan sebagainya. Jadi dia perlukan duit setiap hari, mana nak cari duit, jadi dia kena curi kan? Subhanallah. Sebab itulah bila saya rawat pesakit-pesakit, saya rawat mereka-mereka ini kan, saya gunakan pendekatan yang paling mudah, iaitu pendekatan yang memang sinonim dengan darah daging kita, dengan jiwa kita sebagai seorang Muslim, iaitu zikir. Kita perbanyakkan zikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Kita zikir. InsyaAllah kan? InsyaAllah. Kalau setakat nasihat, bagi kata-kata motivasi tak jalan orang isyak dadah ni. Ketagihan tak akan selesai kalau kita bagi kata-kata. Engkau kurung dia, engkau bantai dia, belasah dia pun tak jalan. Zikir. Satu, saya rawat orang isap Syabu ni, dada, ketum dan sebagainya. Syaratnya saya letakkan satu je. Apa dia? Dia ada keinginan walaupun tak banyak, tapi dia ada keinginan nak berubah. InsyaAllah. Dan kita boleh bantu dia, InsyaAllah. Jadi Cik Zamri tinggalkan nombor telefon kan, untuk kita bantu anda, untuk kita bagi anda penerangan bagaimana anda boleh bantu adik anda. Kalau anda rasa nak hantar kepada Faris, anda boleh lakukan perkara tersebut, InsyaAllah. So tuan-tuan dan puan kan, anda boleh tinggalkan nombor telefon sebab kita boleh lancarkan kelas online kita. Motivasi diri kita menjadi seorang ibu dan ayah yang terbaik, seorang anak yang terbaik, seperti mana kita ulas setiap hari. Dan live ini, begitulah kita masuk dalam kelas online, tapi kita buat dalam bentuk modul yang lebih sistematik, lebih kemas, lebih baik, lebih tersusun. Jadi kalau anda berminat, setiap hari Sabtu kita ada kelas kita sendiri, bermula bulan 9 nanti kan. 8 kita ada seminar online. Kemudian kita dah lancarkan kelas online kita. Ini semua cara Paris, bukan nak kaut keuntungan ni. Yuran kita tak akan lebih pada 150-100 ringgit kan. Biasa kita buat tentulah kan. Kita buat program demi program ni, satu sebab paling utama ialah kita nak ada sumber pendapatan untuk madrasah kita, Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah. Dengan sumber pendapatan inilah yang tuan-tuan bayar yuran-yuran ini, dana sumbangan-sumbangan yang tuan-tuan bagi, inilah yang bantu pembangunan madrasah. Saya tak langsung tuan-tuan merupakan sebahagian daripada pemilik madrasah ini kan. Ada orang beri sumbangan walaupun RM2 setiap hari, dibagi madrasah Paris RM2 je. Anda boleh pergi kat Senang Pay, iaitu di FB Paris. Di sana anda boleh jumpa Senang Pay, satu sistem yang dibangunkan dinamakan Senang Pay. Anda boleh sumbang RM2 dan subhanallah, anda boleh sumbang RM2 setiap hari, anda boleh sumbangkan RM2 setiap minggu, anda boleh sumbangkan RM2 setiap bulan, tak kisah kan, sumbanglah kan. Alhamdulillah kita dapat RM1,000 lebih, RM2,000 lebih, RM3,000, paling maksimal kita dapat RM3,000 setiap bulan. Alhamdulillah dapat lagi itu untuk kita manfaatkan untuk pembangunan madrasah kita, operasi atau bayar gaji ustaz-ustaz kita kan, bayar bil utility dan sebagainya. Allah SWT wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kan. Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan untuk kita tempuh hidup ni. Kalau kita sentiasa beri alasan, mencari pilihan, meletakkan satu amanah itu sebagai pilihan, kita tak akan perform dalam hidup. Kita akan perform. And kita tak akan buat yang terbaik dalam hidup kita. Allah SWT. Kita ni kat Maidin. Kita tak bagi pelajar kita makan biasa-biasa tau. And kita beri makanan yang terbaik untuk anak masa kita. Walaupun mereka bayar murah, itu bukan alasan untuk Paris bagi mereka makan biasa-biasa. Kan? Kalau tanya pelajar madrasah, khususnya madrasah Paris, kita makan memang sedap. Kita memang makan, kita memang beri keutamaan kepada makanan. Kan? Pelajar makan, kan? Dia makan ikan ada, makan ayam ada. Ya, madrasah Paris, kita makan ikan, kita makan ayam. Kan? Ada ulam. Kita memang tekan benda tu semua. Dan sebab Paris selalu cakap pada tim apa ni, jangan risau. Siapa yang pegang agama, Allah jamin hidup ni. Jangan risau. Siapa yang pegang agama, Allah jamin hidup ni. Anda pegang Quran, Allah jamin hidup anda. InsyaAllah. Anda pegang sejarah, geografi, matematik, bahasa Inggeris, sains, belum tentu. Tapi siapa-siapa anak-anak yang pegang Quran, insya-Allah Allah jamin hidup dia. Janji diistiqamah dalam perjuangan. Mak ayah sambut perjuangan tu. Kan? Jangan kita ragu-ragu dengan perjuangan ni. Kadang-kadang saya jumpa pelajar kesedih, tapi saya tak boleh buat apa-apa. Ada keluarga campur tangan. Selalunya nenek, atuk selalu campur tangan. Ni anak saya, cucu saya ni belajar madrasah, dia boleh kerja apa? Dia nak jadi apa? Takkan jadi tazir ni?
takkan jadi pengumpat pencuri. Itu satu penghinaan besar kepada orang yang hidupkan agama. Satu penghinaan besar bagi orang yang jadi hafiz. Jangan. Orang agama ni lebih tinggi daripada semua orang yang ada tau. Bayangkan kalau dia habis 30 juzuk, kemudian dia ambil SPM, dia score. Subhanallah, dia jadi engineer tapi ada 30 juzuk. Dia jadi doktor tapi ada 30 juzuk. InsyaAllah tahun depan anak saya ambil SPM, kan saya mengharapkan dia boleh buat medik, kan? Saya mengharapkan dia boleh buat doktor. Jadi dia dah ada 30 juzuk, dah ada syahadah, ada 30 juzuk. Mudah-mudahan kalau dia ambil SPM, dia boleh buat doktor. Subhanallah. Nampak tak, saya pesan anak saya, selagi hayat saya di kandung badan, saya pesan kat dia, kan, kita nak jadi doktor bukan nak cari keuntungan, kita nak jadi doktor sebab nak bantu sebanyak mungkin orang. Kita Tuan Budi ada doktor di Melaka yang jadi panel untuk Madrasah Pak Riz. Maknanya kalau pelajar Pak Riz sakit, pergi kat klinik dia semua free. 100% free, tak payah bayar. Malah Pak Riz sendiri pergi klinik dia pun tak kena bayar. Ya, subhanallah. Jadi kita kena ada tanam azam. Ada doktor macam tu, dia ada keinginan nak lahirkan anak hafiz tapi tak ditakdirkan begitu. Dia hantar anak dia ke pondok tapi tak berjaya, kan? Tapi dia ada anak-anak pondok yang banyak, itu Madrasah Pak Riz. Semua tu anak-anak dia. Dia rawat dengan cinta, dia rawat dengan kasih sayang, dia rawat dengan penuh rindu, kan? Dia rawat dengan penuh kasih. Subhanallah. Free FOC, klinik tau, klinik swasta. Obat ni obat original, bukan obat tipu, obat tiruan, obat original, obat yang berkualiti. Malah dia kalau bagi kita ubat, dia tanya lagi, nak pakai apa lagi? Dia tanya kita lagi. Subhanallah, dia tanya kita lagi, kita jadi malu. Kita dah lama tak datang, dia tanya kita kenapa dah lama tak datang. Sebab kita, pelajar kita bukan setiap hari sakit, kan. Jadi itu menjadi inspirasi pada Pak Riz untuk hemat pula untuk masyarakat. Nak lahirkan anak-anak hafiz 30 juzuk yang boleh jadi doktor, yang sumbang benda sama kepada masyarakat. Bayangkan kalau ada banyak doktor Islam kita yang tak berkira dengan pesakit. Kesian makcik ni. Nampak tak? Dia nak bedah makcik. Kos bedah ni kan nilai dia 30,000 makcik. Tapi untuk kos saya tak nak ambil 1 sen pun. Makcik orang susah. Kan? Subhanallah. Kan? Kita nak macam tu. Sebab doktor kalaupun dia tolong 10 orang sekalipun, dia tetap akan hidup. Takkan mati dia. Nampak tak? Pendapatan dia besar setiap bulan. Ratus-ratus ribu, puluh-puluh ribu. Subhanallah. Kan? Allah masallah wa'al suhan. Kadang-kadang kita nak minta sumbangan pada orang macam ni, orang-orang kaya, orang-orang macam ni lah, kan. Dah seksa, kena soal jawab panjang, nak bagi RM50, tapi soal jawab dia nak kat setengah jam. Orang tanya ni, kita kata ada peluang tu dapat 500. Ada peluang dapat 1000 tu sebab soal jawab panjang. Soal jawab, ya Allah, berjela, RM50. Alhamdulillah, syukur. Tapi kemampuan yang lebih tu patut bagi lebih lah, kan. Sebab kaya, Allah bagi kau lebih, Allah bagi kau lebih, kan? Maka kau kena bagi untuk agama ni lebih. Itu maksud dia. Allah bagi kau lebih, kan? Bukan sebab kau hebat, sebab ihsan Allah, kan? Kau tak jadi somebody tanpa Allah. Ingat tu, engkau takkan jadi somebody tanpa Allah. Allah bagi kau lebih, maka kau kena bagi lebih untuk agama ni. Ingat tu, tulis kat ruang komen supaya yang kakai masuk ni nanti dia baca, dia faham, dia rasa malu dengan Allah. Allah bagi kau lebih, engkau kena bagi agama ni lebih. Engkau kena bagi lebih pada agama. Nampak tak? Janganlah tabung masjid lalu kat depan kau, kan? Sekarang tak ada tabung lagi, kan, pasal COVID-19, kan. Tabung berehat panjang. Tapi tabung masjid ada, kan. Engkau pendapatan kau besar, takkan kau bagi RM10. Nampak tak? Engkau bagi, kalau kau bagi 100 pun sebulan baru 400. Sedangkan pendapatan kau nak dekat 60-70 ribu. Tolak sana tolak sini, ada 20 ribu lagi baki. Takkan kau bagi masjid RM10. Nampak tak? Dengan alasan bahawa masjid tak pandai guna duit. Kalau masjid tak pandai guna duit, kau datang madrasah aku. Aku memang pandai guna duit untuk madrasah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam esok hari raya. Suami tak beli apa-apa untuk saya masak. Masak juada esok. Dan 2 minggu dia tak pedulikan makan minum kami, anak beranak. Saya tak ada wang untuk belanja kami. Dia makan kat luar tapi kami kelaparan, Pak Riz. Allah masalah. Betul ke puan? Kalau macam puan, betul ke puan? Ini puan cerita ni betul ke? Follow Pak Riz, kan? Walaupun kita tak seberapa banyak, kita yang ada ni lah yang kita ada. Sahabat-sahabat, jom kita jadi suami yang terbaik, suami yang bertanggungjawab. Apa yang ada tu kita kongsi sikit. Nampak tak? Kita ada RM50. Kalau kita dapat RM50, duit tu kita dapat penuh keberkatan, duit tu berkat, dapat daripada rezeki halal, percayalah. Kenyang kita. Banyak dapat manfaat dengan RM50 tu. Percayalah, walaupun dalam keadaan ekonomi hari ini apa ada pada RM50, tapi kalau kamu duit kamu berkat, kan, walaupun sikit, banyak benda dapat dimanfaatkan. Percayalah. Puan, kan, hubungi kita puan. Hubungi kita, kan. Puan siapa tadi ni dah terlepas pandang. Puan Yati Tain. Kalau anda betul-betul putus duit, hubungi kita. Apa yang kita bantu, kita bantulah sikit untuk anda beli juada. Belilah mana yang patut, kan. Ayam seekor 2, kan.
kan? Kita hubungi kita, kan? Hubungi staf saya Syafiq bagi nombor telefon Syafiq ataupun kontak puan ni, kan? InsyaAllah puan, kan? Kita apa yang kita boleh bantu, kita bantulah, kan? Saya tak nak anda bersedih di hari raya, satu benda tak dapat beli, kan? Putus duit, janganlah, kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu akbar. Ya puan apa Intan Zuraida, Allah bagi kita lebih, wajib kita bagi lebih. Allah bagi kita lebih, subhanallah. Janganlah Allah bagi kita lebih. Janganlah kita bagi. Jangan berkira dengan nikmat Allah tak terkira, kenapa engkau berkira dengan Allah? Nikmat Allah tak terkira, kenapa kita berkira dengan Allah? Subhanallah. Malu lah dengan Allah, kita patut malu dengan Allah, kan? Terima kasih Encik Bazid Aziz Muar hadir, terima kasih, kan? Sahabat-sahabat yang hadir dalam live saya, ya, terima kasih. Hari ini ialah hari besar dalam ibadah kita. Hari ini sebagian besar daripada kita berpuasa. Ini adalah hari wukuf, hari di padang Arafah, di mana banyak orang berpuasa 9 Zulhijjah. Maka manfaatkan. Kalaupun kita tak sempat berpuasa, tak boleh berpuasa sebab kita mungkin uzur bagi follower wanita, tetapi tingkatkan ibadah kita. Inilah hari ini yang kita patut jadikan dia jadi hari-hari setiap hari kita. Di mana hari ini hentikan mengumpat, hentikan kutuk orang, wujudkan ketakutan pada azab Allah, rasa malu dengan Allah, hentikan fitnah orang, hentikan mengata orang, hentikan semua ni. Kalau kita berjaya lakukan hari ini, maka kita panjangkan kepada esok hari dan kita jadikan hari ini sebagai hari-hari kita. Setiap hari beginilah kita. Tolong tuan-tuan perempuan, kalau kita ada WhatsApp group di mana orang kutuk orang, terus delete, automatic delete, jangan baca. Kadang-kadang bila kita bagi peluang baca, ia akan menjadikan kita percaya pada cerita tu. Saya lihat sendiri dalam kehidupan hidup saya, ramai orang, ni cerita madrasah saya lihat banyak orang baik masuk madrasah saya, tapi mereka salah pilih kawan, mereka salah menerima kabar berita, maka akhirnya rosak. Hubungan tu jadi rosak sebab benarkan telinga yang cantik, yang indah ini diguna pakai untuk dengar benda buruk. Telinga yang ada boleh kita dengar benda buruk, benda baik. Kenapa kita pilih yang buruk, tak pilih yang baik? Sebab itu dalam hidup pilihan tetap tangan kita. Jangan menzalimi diri kita, jangan rosakkan diri kita sendiri, jangan mensabotas diri kita sendiri. Tolong jangan rugikan hidup anda, kan? Mempercayai kata-kata orang yang boleh rosakkan keluarga anda adalah satu perkara yang sangat bodoh, adalah sangat merugikan hidup keluarga anda, hidup anak-anak anda, hidup anda sendiri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan tak? Saya nak soalan, ada soalan, insya-Allah, kan? Mata ni kadang-kadang okey tak boleh baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada soalan kita baca soalan, tak ada soalan kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini Hajar Rohani Abu Hasan. Waalaikumsalam Pak Riz. Pak Seri, saya Pak Riz lah, bukan Pak Seri. Bila pula aku dapat Datuk Seri? Kadang-kadang orang panggil saya macam-macam. Lawak betul lah dua ni. Saya cuba cari reda Allah. Saya banyak dosa. Hari ini saya cuba abdikan diri pada Allah. Mohon diampunkan segala dosa yang ada. Saya berazam untuk perbetulkan diri dan lebihkan ibadah untuk sepanjang hayat saya. InsyaAllah Puan Hajar Rohani, kita sama Puan Hajar Rohani, kan? Kita wajib mengabdikan diri kepada Allah sebab kita hamba. Kita adalah hamba kepada pencipta kita. Kita kena abdikan diri kita. Kita kena terjemahkan diri kita sebagai hamba. Pernah tak saya dengar saya ceritakan satu kisah bagaimana seorang pemuda dah dalam usia 40-an yang kaya, jutawan, lebih jutawan lah, kan? Asetnya banyak, pakai kereta Ferrari, tapi bila pergi masjid dia parking kereta dia jauh. Ditanya, "Bro, kenapa parking kereta jauh? Kenapa tak parking dekat masjid? Kau pakai kereta mewah. Kenapa?" Dia kata, "Apa? Aku malu bawa kekayaan di hadapan pencipta aku yang maha kaya." Nampak tak? Aku malu nak bawa kekayaan aku menghadap kepada pencipta aku yang maha kaya. Subhanallah. Faham ke faham ni? Kita tak. Kita dengan Allah pun kita belagak. Kita sombong, kita angkuh. Nampak tak? Saya sedih. Dan kadang-kadang saya dengar cerita macam-macam orang, kan? Sedih. Jangan angkuh dengan hidup ni. Jangan tetap fikir macam mana nak bunuh orang. Tetap fikir macam mana nak rosakkan hidup orang. Tetap fikir macam mana nak buat orang benci orang tu. Jangan. Anda merugikan hidup anda. Ingat, hidup ini terlalu singkat untuk anda persia-siakan.
Faham ke faham ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Kita patut rasa malu dengan Allah Subhanahu taala. Patut rasa malu, wajib rasa malu. Puan ajar kan, azam tu sangat penting. Azam, teruskan setiap hari, jadikan hari ini sebagai setiap hari. Setiap hari kita nak tingkatkan ibadah kita. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku untuk aku memperelokkan ibadahku. Ya Allah, tolong aku dan untuk aku memperelokkan ibadahku. Mudah-mudahan kan ibadah kita menjadi lebih baik insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puan Asmidar, betul Pak Riz, apa yang Allah kurniakan pada kita adalah yang terbaik untuk kita. Betul. Kalau diberi pilihan kita nak yang ni, nak ni. Tapi hakikatnya, realitinya, itu yang Allah bagi. Itu yang terbaik. Subhanallah. Sesuai dengan kita. Sesuai dengan keupayaan kita. Sesuai dengan kehidupan kita. Sesuai, subhanallah. Kan? Tingkatkan ibadah. Kalau anda nak kehidupan lebih baik, anda usahalah. Usaha lebih. Anda usaha tingkatkan ibadah anda. Mantapkan ibadah anda. InsyaAllah anda akan dapat lebih baik. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam Puan Zubariah, insya-Allah. Rohayati. Kemana Pak Riz? Saya kat Maidin Aikro, Melaka. Kan? Untuk beli barang untuk esok hari raya kan. Insya-Allah. Puan Dayang, Selaha, apa khabar? Kan, mudah-mudahan anda terbaik, anda sihat. Orang Sabah ni. Orang Sabah bah. Bagaimana Sabah politik ni? Allahu Akbar. Urara Sabah hari ni. Kan? Berebut-rebut kuasa. Patutnya berebut-rebut nak buat benda baik. Kita pelik. Malaysia ni kita pelik. Berebut-rebut nak berkuasa. Kan? Sepatutnya kita berebut-rebut nak buat benda baik. Pemimpin-pemimpin atasan tu sepatutnya berebut-rebut nak memberi manfaat kepada rakyat, kepada penduduk sekitar dia, penduduk yang dia jaga. Kan? Tak. Berebut-rebut nak jadi PM. PM ni apa? Stand for power and money. Allahu Akbar. CM stand for what? Cash and money. Cash and money. Every time dapat cash, money, kan? Satu care. Allahumma salli ala Muhammad. Ada soalan? Ya, betul. Cik Muhammad Adif Muhammad Abdul Latif. Jangan tinggalkan solat taubat lepas solat Isyak. Ya, betul. Sebelum tidur tu buat solat taubat. Saya suka kita buat solat taubat ni penghujung nak tidur tu. Sebab kadang-kadang kita buat selepas Isyak, lepas tu kita main game. Baru buat solat taubat. Dan main game, tengok TV, lara je. Kan? Sebelum tidur tu ambillah solat air semayang, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, baca surah Al-Mulk, kan? Dapat baca surah Al-Waqiah, lagi bagus, dapat surah Sejadah, kan? Solat taubat, tutup dengan witir, tidur. Alhamdulillah, insya-Allah. Hidup kita bahagia, percayalah, bahagia. Kan? Susah mana pun insya-Allah kita boleh dapat masalah tu, kita boleh tempuh dengan tenang insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Buat, tuan-tuan buat. Kan? Perbanyakkan ibadah, mantapkan ibadah. Minta pada Allah, ya Allah tolong aku ya Allah untuk aku tingkatkan ibadah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Allahu Akbar. Allah. Ada soalan tak? Saya nak soalan. Okey, Lin, apa lagi cerita? Mak mentua selalu menasihati anak menantu, tapi kata-kata dia menyakiti hati yang mendengar, macam nak bagi tahu dekat nak mentua saya Pak Riz. Tapi kata-kata dia menyakitkan hati. Macam ni tau Puan Lin. Macam ni. Ingat pesan saya. Kan? Hati kita mudah sakit. Kan? Kita dengar orang cakap sakit, kita rasa hati. Ini adalah sikap kita, khususnya orang Melayu. Satu kan, kita banyak fokus pada hati. Dalam beribadah, kita fokus pada hati. Bangunkan anak, fokus pada hati. Supaya dia ada jati diri yang kental. Orang cakap ke, orang guriskan perasaan dia ke, orang kata dia ke, dia relax. Dia tenang hadapi semua tu. Kita mesti berada kat level tu, Puan Lin. Kan? Kalau tak, orang cakap kita rasa hati. Kita tak tahu apa niat dia. Mungkin niat dia nak sindir kita. Nasihat dia tu mungkin menguris perasaan kita. Tapi kalau hati kita kuat, kita tak ada masalah. Kita terima je. Kita ignore je. Kita tak ada masalah. Tapi bila hati kita lembut, hati kita macam cak lengkung,
Kan, sikit tergurih, sikit terasa, memang akan menjejaskan perhubungan tu sebenarnya. Akan menimbulkan konflik yang besar. Satu, saya cadangkan, mantapkan hati kita. Kan, banyak amalkan zikir Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Banyak amalkan tu. Kan, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila kita dengar kata-kata boleh mengurus hati kita, kata-kata yang boleh menyakitkan hati kita, tapi kita yakin kita ada Allah, kita pengantungan kita hanya pada Allah, maka kata-kata orang tak boleh melemaskan kita. Kata-kata orang tak boleh melemahkan kita. Satu, banyakkan zikir, perbanyakkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak zikir. Zikir tu akan menjadikan hati kita tenang. Zikir ni kunci dia bagi tenang. Jadi bila orang kata apa pun, kita jadi tenang. Dan kalau kita nak dakwah pada mak mentua kita, nak dakwah pada dia, orang tua ni nak dakwah bukan senang. So nak dakwah pada orang tua, kita kena dekat dengan dia. Kita kena masuk dalam hidup dia. Kita kena menjadikan diri kita sebagai orang yang disenangi oleh dia. Bila kita menjadi orang yang disenangi oleh mak mentua kita atau mak kita, mudah kita dakwah. Percayalah, mudah kita tegur dia, mudah kita nak bisik kat dia, mudah kita nak pimpin dia. Siapa pun sebenarnya, kan? Perbanyakkan, mantapkan hubungan kita dengan dia. Maknanya kita dekatkan diri kita dengan dia, kan? Jangan sikit-sikit kita tegur, sikit-sikit kita komplain, sikit-sikit tak puas hati. Dia tak selesa dengan kita. Bila dia tak selesa dengan kita, nasihat kita tak ada nilai, nasihat kita tak ada harga, nasihat kita tak ada tempat di hati dia. Faham ke faham? So kita kena letakkan diri kita dekat betul dengan dia. Dia rasa kehadiran kita, kita rasa gembira dan bahagia dengan kehadiran dia. Senang kita nak bangunkan orang macam tu. Senang kita nak sentuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli. Bagi keluarga madrasah, insya-Allah besok kita jumpa. Puan Afni Anggun, saya panggil Pak Riz, tapi setiap dengar orang panggil Pak Rizal. Dan kalau kawan saya memang panggil saya Rizal. Allahumma salli Muhammad wa ala. Itulah singkatan kepada nama Pak Riz tu timbul. Allahumma salli. Puan Afni Anggun, saya doakan anda sihat, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah beri anda kesihatan yang berpanjangan. Ini follower saya yang diuji hampir 11 tahun dengan homodialisis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Okey, Puan Aisyah, Puan Asiah Abdullah. Salam Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni ada anak lelaki seorang, seorang dia dada, laki bini isap dada. Ada anak masih kecil, tolong saya, hati sedih hari minta duit, bapaknya kerja seorang, adik-adik masih sekolah, tolong Allah. Puan Asiah, laki bini isap dada, kan? Ini perkara bukan pelik tau. Saya handle ada banyak kes. Saya pernah handle satu kes, mak bapak isap dada. Kemudian ini pelajar, anak dia pernah dibawa lari oleh nenek dia, hantar kat madrasah saya. Tapi tak lama, sebab bapak dia buat laporan polis, dia ada hak sebagai seorang bapak, maka dia dapat anak tu balik. Ceritanya begini, bapak ni isap dada, laki bini isap dada, malam-malam pergi pusat hiburan, kan, tonggang terbalik, minum arak, kan, dan suka tengok video lucah. Maka anak-anak ni tadi menuntun sama dengan bapak dia. Bapak dengan mak tengok video lucah dalam keadaan mabuk, dalam keadaan main barang, kan, main syabu, kan. Dia ambil dada, kemudian dia high, dia buka video lucah. Jadi anak-anak tadi kecil-kecil, 7, 8 tahun, 5 tahun, 6 tahun macam tu. Saya ingat lupa. Tapi kecil-kecil lagi, kan, tengok video lucah sama. Akhirnya apa berlaku? Budak-budak ni melakukan tiru apa yang dia tengok tu antara adik-beradik. Tu yang nenek tu buat lari masuk madrasah saya. Tapi sayang sekali, kan, bila bapak tu buat laporan polis, memang hak dia sebagai bapak, kan, dia ada hak. Walaupun dia pernah dada, kan, walaupun dia jiwa dia kotor, walaupun dia gagal sebagai, tapi dia hak dia. Itulah undang-undang Malaysia, tak boleh buat apa. Maka akhirnya anak tu mak bapak ambil, sedangkan mak bapak dia isap dada, kan, minum arak, kan, tengok video lucah, anak-anak ikut sama. Allah, ini antara kes yang saya tak boleh buat apa-apa, sebab kes polis, kan, tak boleh buat apa, memang tak boleh buat apa. Saya memang sebab peronda datang, polis datang, dia buat laporan, memang besar masa tu,
Dan saya cuba sedaya upaya tolong pun tak boleh. Kan, sebab undang-undang memang menyebelahi bapa. Yang melainkan ada kes yang ditangkap ke penjara dan sebagainya, itu lain lah. Proses tu lama, bukan sekejap je. Okey, jadi untuk tadi juga suami isteri isyak dada. Saya cadangkan begini tuan puan, kalau suami isteri memang isyak dada, puan kena beranilah buat keputusan untuk buat laporan polis, buat laporan ADK supaya mereka ni ditangkap. Kalau dah tangkap tu lain cerita. Ditangkap, letakkan di pusat pemulihan. Dan kalau puan ada duit, hantar kat pusat-pusat pemulihan yang berbayar. Itu sebenarnya jauh lebih baik pendekatannya. Kan? Kalau kat pusat senti ni biasanya banyak bergantung pada budak tu lah, orang tu. Kan? Tapi kat swasta dia ambil duit kita kan. Jadi dia memang berpapulas. Dia memang buat kerja bermati-matian. Kan? Jadi puan boleh berhubung dengan tim saya, tengok apa benda kita boleh tolong. Dan cakap baik dengan anak kita. Kita macam ni, ketika dia dalam keadaan normal, tak isyak dada, dia mungkin boleh mendengar kata ataupun dia boleh dibuat perbincangan. Puan kalau nak ambil sesuatu pada dia, kalau puan nak dapatkan sesuatu pada dia, puan seminggu 2 minggu tu jangan blame dia, jangan maki dia, jangan marah dia, jangan tegur dia, jangan buat baik dengan dia je. Sebab saya nak cadangkan puan ambil anak dia. Puan ambil anak dia, lepas tu dalam keadaan baik puan cakap kat dia, kita hantar anak ni biar mak tanggung. Dan saya secara peribadi, madrasah saya boleh tanggung 100%, tak perlu bayar pun tak apa puan. Bawa anak tu masuk madrasah saya. Kalau anak tu masih kecil, 8 tahun, 9 tahun, terbaik tu, bawa masuklah. Tak apa, kita tanggung. Madrasah kita tanggung, insya-Allah. Kita usaha cek duit, tak apa. Kan? Janji kita dapat bantu anak ni untuk dia ada agama, dia ada Quran. Mungkin mudah-mudahan dengan izin Allah, anak ni nanti akan dakwah bapak dia dengan mak dia. Kita tak nak cerita jangka masa pendek. Jangka masa pendek, bawa dia masuk ukap, dia keluar balik, kita bantai adik-beradik belasah. Tak jadi cerita ni. Nampak tak? Kita nak cerita pasal jangka masa panjang. Selamatkan anak dia, masukkan kat madrasah, ajar Al-Quran, ajar agama, ajar hadis, ajar tauhid, ajar fiqah. InsyaAllah dalam masa 7-8 tahun akan datang, anak tu membesar, dia boleh dakwah mak bapak dia. Dia boleh pimpin mak bapak dia. Mungkin doa-doa anak itu menjadi sebab Allah bagi hidayah pada 2 orang tua ni. InsyaAllah. Itu saya percaya. Lakukanlah puan. Saya mengharapkan puan bertindak macam tu. Tapi 2 minggu, 3 minggu sebelum kita menyuarakan pendapat tu, buat baik dengan dia. Buat baik. Telan dia walaupun pahit. Bengang, geram, telan dia pasal kita nak satu benda yang besar berlaku dalam hidup dia. Saya mudah-mudahan puan ada lagi kat dalam live ni. Intan Zuraida. Intan Zuraida, Pak Riz, sekarang baru saya tahu kenapa Allah lambatkan jodoh saya. Rupanya keluarga sebelah arwah suami saya masih memerlukan khidmat saya. Al-Fatihah buat kakak ipar yang baru kematian suami ahad lepas. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya kena. Amin amin ya rabbal alamin. Puan Intan Zuraida, kan, sebaik-baik perancangan Allah, husnuzan dengan Allah, insya-Allah. Insya-Allah. Tentu ada benda baik. Allah tidak menzalimi hamba dia. Kalau sesuatu berlaku dalam hidup kita, kita sangka baik. Jodoh puan tangan Allah, bukan tangan manusia. Jadi kalau lewat cepat tu jangan risau. Allah ada. Tingkatkan ibadah. Dan puan dah pernah bersuami, suami puan meninggal, maka jodoh puan yang puan cari itu mesti jauh bersandarkan kematangan puan sekarang. Sebab puan pernah berkahwin. Akan suka tak suka kadang-kadang kan akan terbanding-bandingkan. Jadi banyak doa, jaga tahajud, minta mudah-mudahan dapat suami yang jauh lebih baik. Suami yang prihatin, suami yang penuh kasih sayang, suami yang penuh rindu, suami yang penuh cinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faham insya-Allah. Okey, boleh Puan Semenjar, teruskan Puan Semenjar. Saya pun nak keluar ni. Dah saya nak ke Maidin, dah sampai Donau tengah beli barang. Saya punya turn pula nak bantu. Pak Riz, macam mana tu kalau dah lama sangat akak ada orang tua lagi tapi laki dia asyik balik belah dia je. Dia nak boring Pak, dia nak boring dan naik boring Pak Riz, betul lah kan. Ini cerita tajuk kita
Kan, balik-balik sebelah suami, balik-balik sebelah isteri, balik-balik sebelah dia je, sebelah kita bila. Satu saya cadangkan, bila kita dah tahu 3 bulan lagi peristiwa ni akan berlaku, kita mesti ada perancangan jangka masa panjang. Bukan sekarang bergaduh, tak nak. 3 bulan lagi Hari Raya Aidilfitri contohnya, hari tu okeylah, alhamdulillah, sebab ada perintah kawalan pergerakan, maka tak adalah pergaduhan, semua duduk kat rumah. Tapi sekarang dah benarkan pula bergaduh lagi, bergaduh lain pula sebab nak balik rumah siapa. Macam itulah kehidupan kita kan. Tapi saya cadangkan, kalau kita ada perancangan nak balik rumah kita, tapi dia sentiasa balik rumah mak dia kan, dalam masa 3-4 bulan sebelum Hari Raya kan, buat amalan lebih awal, buat tahajud 40 hari, sambut 40 hari, sambut, minta, ya Allah mudah-mudahan aku dapat gaya. Macam tu kan. Buat amalan, jaga duha, buat duha. Dalam sujud terakhir tu minta pada Allah. Itu adalah ikhtiar kita kan. Kemudian pada waktu sama juga, kita beli hati suami kita, kita turutkan dia, kita buat yang terbaik. Saya pernah bagi clue kan, saya pernah bagi kan formula kan, mungkin Puan Maria tak perasan. Saya pernah bagi formula, kawan baik dengan mak mentua kita, dia akan jadi jurucakap kita sebenarnya. Percayalah kan. Mudah-mudahan dia juga sebab dia faham tentang perasaan kita sebagai seorang wanita. Nampak tak? Jadi buat baik dengan mak mentua, beli hati dia kan, berkawan baik dengan dia kan, bina hubungan paling mantap dengan dia, insya-Allah kan, dia akan jadi jurucakap pada kita. Itu adalah teknik yang paling baik sebenarnya. Mak tak nak engkau, mak tengok engkau daripada kahwin dulu, asyik imam mak dia, kesian si Milah ni, kesian si Mariah ni, kesian si Lindah ni kan. Dia pun ada mak dia pun makin tua makin uzur, kesian dia pun nak rasa satu raya dengan mak dia. Mak tak nak tau. Tahun depan kau jangan datang rumah mak, kau datang raya ke-4 ke-5 tak apa. Nampak tak? Macam itulah kan cara kita nak tackle. Kita mesti ada kebijaksanaan dalam menguruskan salah satu masalah. Pikatan kulun. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cana ni nak lembutkan hati isteri yang keras hati, dah tak mahu maafkan suami dengan kesalahan yang telah yang tak jelas lagi. Okay. Macam nak lembutkan hati isteri kita, hati suami kita? Isteri ada banyak kelebihan sebenarnya, tapi kalau suami nak lembutkan hati isteri bukan senang kan. Isteri ni dia lembut, tapi bila dia dah marah, dia dah tawar hati, bukan senang nak dapat balik. Ingat tu. Sebab tu jagalah isteri baik-baik. Sebab bila dia dah tawar hati, menyembah-nyembah kau nak dapat dia balik. Dulu bukan main sombong, ego kau, tinggi suara lah, entak sana lah kan, tengking dia depan orang ramai lah kan, ugut sana ugut sini, maki amun. Bila dia tawar hati, engkau pula yang sembah dia, engkau pula yang menangis, engkau pula yang merayu. WhatsApp tak berhenti-henti, mesej tak berhenti-henti, call berpanjangan. Nampak tak? Satu, kita sebagai seorang suami kan, kita kena faham, ada hati yang kena jaga. Jagalah dia baik-baik. Bila dia tercalar, bila dia terluka, maka sukar nak dapatkan balik, sukar nak rawat. Faham tak? Bagi suami yang tanya saya macam mana nak handle hati isteri yang keras, ialah kita kena banyak merendah diri dengan isteri. Kalau kita fikir bahawa kita ni adalah suami menentukan segala-galanya, kita hidup dengan ego, kamu tentu tak akan dapat isteri kamu balik. Nampak tak? So kalau kamu nak dapatkan isteri kamu, kamu kena merendah diri. Banyaklah mengalah dalam perhubungan. Mengalah bukan makna kalah kan. Kalau mengalah dapat isteri kan lebih bagus daripada engkau menang tapi engkau tak dapat isteri kau. Nampak tak? Engkau menang, engkau rasa engkau hebat, engkau rasa engkau luar biasa. Kita suami mana boleh kalah dengan isteri? Tak. Kalau kau baca riwayat hadis Nabi SAW, cerita Nabi ada ketika marah, Nabi suruh Aisyah tutup mata. Nampak tak? Kemudian Nabi peluk Aisyah kan. Nabi kata kau nampak Aisyah, nampak wajah Aisyah tu, Nabi rasa tak sampai hati nak marah, Nabi rasa sejuk hati. Jadi isteri tahu-tahulah nak main keperanan macam mana nak jadikan wajah kita wajah penyejuk. Kan suami kan, kita banyak pandang bini orang. Satu, tengok bini kita menyampah. Kita banyak pandang anak dara orang. Sebab tu tengok bini kita rasa tak ada selera. Ini silap kita. Nampak tak? Kan kita patutnya bila pandang isteri kita tu, pandang kita tu penuh cinta. Dia tengah tidur tu kita pandang je. Pandang je, ya Allah, inilah wajah satu ketika menarik hati aku. Inilah wajah menyebabkan hati aku lembut, ya Allah. Hati aku yang keras jadi lembut.
Inilah wajah menjadikan aku nak sangat dia, ya Allah. Ya Allah, kekalkan pandangan itu, ya Allah. Kekalkan pandangan itu, ya wahai Allah. Kan, sampai hari terakhir hidup aku, sampai aku meninggal. Minta apa saja. Sebab tu kadang-kadang kita nampak isteri kita dah tak selera. Kita nampak isteri kita macam tak seronok dia. Kita nampak bini orang lebih cantik. Nampak tak? Sebab mata kita rosak, sebab hati kita yang rosak. Kenapa hati kita rosak? Sebab kita jauh pada Allah. Kita jauh daripada zikrullah. Kita jauh daripada Quran. Kita jauh daripada sejadah. Ini semua yang menjadikan padah. Faham ke faham? InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Saya faham anda dah pukul 12. Mungkin ada yang ada banyak urusan. Faris undur diri. InsyaAllah. Minta maaf ada soalan-soalan yang tak dapat dijawab. Kan, mudah-mudahan esok kita jumpa lagi. Besok satu raya kita jumpa, insya-Allah. Dan besok pagi kita jumpa selepas sembahyang raya, insya-Allah kita jumpa. Jaga diri baik sahabat-sahabat. Jaga diri baik, mudah-mudahan Allah rahmati kita. Allah berkati kita semua. Faham ke faham ni? Kan? Terima kasih sebab menjadi sebahagian daripada perjuangan Paris. Anda hadir dalam live ini. Jangan lupa tinggalkan nombor telefon. Nombor telefon tu jangan lupa tinggalkan untuk anda join program Paris, kelas online. Apa kelas tu Pak Aris? Bukan kelas nak jual barang. Kelas kita hadir untuk bina jati diri, untuk bina kualiti diri. Kita jawab soalan anda, kita bangunkan anda, kita jaga amal sama-sama selama sebulan. Sebulan kelas kita, kemudian sebulan lagi kita buat bentuk praktikal. Dan insya-Allah. Jadi antara teknik ni Pak Aris nak kenalkan. Okey, contohnya aku malam ni kita semua akan solat tahajud malam ni. So kita sepakat. So semua yang termasuk dalam kelas online ni contohnya akan bangun pagi-pagi ni, termasuk pelajar madrasah Pak Aris. Kita support. Kita sujud, kita doakan untuk anda. Macam tu. Itu kelas online kita. Bukan sekadar ceramah aja. Kita ada praktikal kita. Okey, semua apa ni online kita akan puasa hari ni contohnya. Kita semua akan puasa lah. Macam tu cara dia. Itulah kelas online kita. Kita bangunkan. Dan kelas online tu dalam bentuk yang sangat berbeza. Dan mudah-mudahan anda dapat manfaat daripada kehadiran kelas online tu. Tinggalkan nombor telefon kan, untuk kita hubungi anda, tim Pak Aris hubungi anda bagi pencerahan, bagi penerangan apa itu kelas online. InsyaAllah. Nombor 2, anda boleh dapatkan air syifa, air bacaan 3 juz Al-Quran. Kita hantar ke rumah anda atau kita post sampai ke rumah anda. Kan, itulah salah satu sumber pendapatan untuk madrasah. Air yang telah dibaca dengan bacaan 3 juz Al-Quran. Kita manfaatkan apa yang kita ada untuk membantu pembangunan madrasah kita. Anda juga boleh tengok FB Pak Aris. Kat situ ada senam P. Anda boleh dapatkan maklumat untuk dapatkan. Anda boleh sumbang RM2 setiap hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali. Tak apa, tak ada masalah. Jadi kita bangunkan satu benda yang boleh menyebabkan orang beribadah. Orang boleh keluarkan sedekah. InsyaAllah. Terima kasih semua. Dan kita jumpa besok. InsyaAllah. Jaga diri baik. InsyaAllah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sallam. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum. Jumpa besok insya-Allah terbaik. Bye.